Okey, baik. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Nama saya Mustafa Khan. Saya daripada Persatuan Hak Masyarakat Malaysia. Okey, video ni adalah berkenaan kes perniagaan warga asing yang berniaga di hadapan AJBES. Jadi saya rasa kamu tahulah berkenaan isu tu apa yang terjadi. Okey, apa yang terjadi iaitu pihak berkenaan pernah membuat report di DBKL berkali-kali. Dan juga kita pernah turun ke tempat tersebut, kita buat selidik. Bila kita dapat tahu benda tu betul daripada pihak persatuan kita, kita buat satu video dan memviralkan isu tu supaya pihak DBKL mengambil tindakan. And then pihak DBKL pun telah turun ke tempat tersebut. And kita buat sekali lagi report di DBKL sebab isu ni daripada 2019 sebenarnya. Okey. Pihak AJBES dah banyak kali dah buat aduan di DBKL ataupun di balai. Minta supaya mereka tu semua dikeluarkan daripada tempat tersebut. Tapi diorang ni pun tak nak keluar. Bila minta diorang keluar je, ada satu persatuan ni datang kacau. Okey, ni kali kedua dah jadi isu pergaduhan di depan AJBES. Okey, satu, sebelum saya pergi ke tempat tersebut. Bila saya pergi ke tempat tersebut, okey, kejadian pergaduhan yang kali kedua. Okey, diorang ni tak nak keluar daripada tempat tersebut. Sedangkan mereka tu semua tiada lesen. Okey, ada yang di antara mereka perniagaan warga asing. Dan yang ketiga, okey, mengikut Akta Undang-Undang DBKL, tempat tersebut sebenarnya tidak patut diberikan lesen. Dan keempat, diorang menutup jambatan tersebut dan menyebabkan banyak kemalangan jalan raya yang berlaku di sana. Jadi, mereka memang patut dipindahkan. Kita tak anti dengan mana-mana perniagaan yang berniaga di situ. Okey? Kita cuma minta DBKL menempatkan diorang di tempat yang selamat. Okey? Dan bagi diorang berniaga. Dan jangan kacau perniagaan orang lain yang dah mengikut undang-undang bayar sewa, yang mempunyai lesen. Janganlah kacau mereka. Okey? So, bila isu tu dah viral, kita buat lagi satu report di DBKL dan telah buat satu report di PDRM. Okey, alhamdulillah PDRM dah mengambil tindakan. Untuk saya pula, kes sedang berjalanlah di mahkamah. And DBKL pun pernah mengeluarkan kenyataan di berita berkenaan isu ni. Dan selepas tu apa yang PHMM iaitu kita buat. Okey, saya telah menghantar satu surat rasmi kepada Jabatan Perdana Menteri bahagian BPA dan saya telah terimalah maklum balas daripada pihak mereka. InsyaAllah dia adalah Jaso Jaju daripada PHMM dan juga Setiausaha Persatuan Hak Masyarakat Malaysia. Jadi dia akan bacakanlah maklum balas yang kita terima daripada Jabatan Perdana Menteri BPA. Okey. Surat pengadu keputusan dia, ini keputusanlah daripada DBKL sendiri yang merespon ataupun memberi maklum balas kepada kita lah di PHMM yang bertarikh hari Isnin 24 Julai pada jam 11.32 pagi lah kita dapat email tersebut. So dia mengatakan saya dengan segala hormatnya merujuk kepada tuan seperti so, dia ada satu pembetulan. Yang ni daripada BPA bagi kat kita. Yes, daripada BPA. Dia terima maklum balas daripada DBKL and sertakan and dia maklumkan kepada kita. Okey, daripada Biro Pengaduan Awam telah melaksanakan siasatan terhadap aduan kita berhubung isu gangguan sebelum ni. Okey, ugutan kekasaran oleh peniaga haram di hadapan Pasaraya AJBES Lot 483 Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. So aduan ini kemudiannya telah dirujuk kepada DBKL itu sendiri untuk siasatan dan maklum balas selanjutnya. Okey, berdasarkan maklum balas daripada DBKL tu, dia mengatakan okey, bangunan Pasaraya AJBES yang bersebelahan dengan Arkid Bazar Sudiman dahulunya dikenali sebagai Bazar UO, kini telah diambil alih oleh syarikat AJBES. Itu pengakuan dia lah. Okey, pada tahun tersebut. So sekarang ni dia mengaku memang terdapat seramai 13 orang peniaga yang menjalankan perniagaan di hadapan bangunan Pasaraya AJBES terpaksa keluar daripada bangunan tersebut sebab kerja-kerja baik pulih. Sebelum ni mereka memang ada perniagaan dekat situ tapi dia terpaksa keluar sebab ada baik pulih di kawasan tersebut sebelum mereka menempatkan perniagaan mereka di hadapan AJBES tanpa kebenaran owner AJBES itu sendiri. Okey, so kita pun dapat aduan.
Okey, jadi mereka pun mengaku ini adalah 13 orang peniaga tersebutlah. Okey, yang seterusnya diorang pun menerima notis penutupan bagi kerja-kerja baik pulih dari pihak pemilik baru, iaitu peniaga ini terpaksa membuat penempatan sementara di hadapan premis di hadapan AJ Best sebelum mereka ini ditawarkan semula masuk ke dalam setelah selesai pembinaan. Pihak Persatuan PPKM dan WPKL ada iaitu persatuan lah mengemukakan permohonan bertulis kepada pihak DBKL memaklumkan berkenaan isu penempatan sementara ini. Walaupun sehingga timbul video yang tular menyatakan mereka ini telah lama menjalankan perniagaan tanpa lesen dan perniagaan dikendalikan oleh warga asing seperti di dalam video tersebut. Maksud kata, okey, mereka sebelum ni di kawasan asal, iaitu di kawasan AJBS jugalah, tapi mereka keluar daripada kawasan tersebut sebab apa? Ada baik pulih di kawasan tersebut. So, dia datang buat perniagaan di hadapan. Maksud kata, dia dah masuk kawasan AJBS. So, AJBS punya owner tak pernah bersetuju untuk memberi kebenaran kepada mereka untuk berniaga di situ. Okey, tetapi ada satu persatuan ni di mana dia membenarkan. Okey, dia tanpa berbincang dengan pemaju ataupun owner AJBS tersebut untuk membenarkan mereka berniaga. So, dia buat keputusan sendiri. Okey, mereka memberikan lesen yang di tempat lain tapi memberikan perniagaan di situ. So, seolah-olah mereka ni lagi berkuasa daripada DBKL. So, pemilik owner AJBS sebelum ni pun dah hantar laporan banyak kali kepada DBKL, pihak polis, namun tiada sebarang tindakan sehinggalah kami dapat aduan daripada pemilik AJBS. Kita ambil tindakan sendiri, kita buat video itu viral, barulah mereka mengambil benda ni serius. Betul? Okey, dan seterusnya untuk makluman tuan juga, okey, pada bulan Ogos 2019, pihak Jabatan Perlesenan dan Pembangunan Perniagaan DBKL pernah menjalankan bancian terhadap penjajah ini dan mendapati seramai 31 orang peniaga telah direkodkan menjalankan perniagaan di sekeliling bangunan premis perniagaan Pasaraya AJBS. Namun tiada sebarang kelulusan lesen yang diberikan kepada mereka ni. Tetapi bagaimana mereka dibenarkan berniaga di hadapan premis AJBS tanpa rundingan daripada pemilik owner, tapi mereka tetap dibenarkan berniaga tanpa ada gangguan. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia, okey, yang mengikut undang-undang, kita pun dah ikut saluran yang betul untuk bisnes, kita pun dah apply lesen ni, sewa pun dah membayar beribu-ribu, tapi kita macam orang luar pula. Bila report tak dilayan. Okey, tapi mereka ini yang daripada orang luar, di kalangan orang luar, okey, senang cakap warga asing lah, tiba-tiba dapat senang-senang dah lah tak bayar kepada DBKL ataupun mana-mana ni, kita tak boleh check, memang tak ada rekod. Tiba-tiba dibenarkan berniaga di sekitar situ tanpa ada apa-apa kerisauan. Kalau orang luar berniaga, rakyat Malaysia sendiri korang sapu. Tapi bila orang asing sendiri yang berniaga, bayar pun tak tahu dekat siapa, tapi terus boleh buat perniagaan kat situ. Seolah-olah kita rakyat Malaysia seperti warga asing pula. Okey. Mungkin ada yang akan komen nanti daripada pihak mereka, taklah bang, kita ni bukan daripada warga asing. Kita ni bangsa Melayu. Mustafa Khan ni memfitnah kita. So kamu akan cakap macam tu. Okey, saya tahu. Okey, kita bukan tak tahu sistem Alibaba, ataupun jika kalau betul bangsa Melayu yang berniaga di sana, kita tak ada masalah. Okey, apa yang kita mintakan kamu supaya kamu berniagalah di tempat yang sepatutnya kamu berniaga. Ambillah lesen, ikutlah undang-undang. Okey, kat tempat lain, kat KL, kat Malaysia ni, kat tempat lain. Okey, katakan contoh perniagaan yang peniaga yang lain, dia letak dia nak jual Milo ais je kat tepi jalan. Tak sampai 10 minit dah boleh kena angkut. Macam mana kamu daripada 2019 sekarang 2023 tak ada lesen, masih berniaga di situ. Okey, bila kita tegur, bukan korang nak ikut ataupun korang nak berbincang, korang nak bergaduh. So, macam mana kamu boleh diberikan tempat di situ? Bila kamu punya style kamu, kita cakap bahasa kasar lah, langsi, siapa nak tolong kamu? Janganlah macam ni, dah kamu tak mengikut undang-undang lagi, kamu punya style tak betul. Bila orang tegur, terus nak gaduh dengan pihak AJBS. Ni bukan kali ke pertama. Kita ada bukti.
Sambung. Okey, baik. Seterusnya di BKL telah mengenal pastilah bilangan penjaja di kawasan tersebut serta melesengkan penjaja-penjaja yang layak dan ditempatkan di lokasi yang bersesuaian. So pada 1 Jun 2023, tindakan kompaun bersama Jabatan JPK di BKL telah dilaksanakan ke atas penjaja-penjaja di hadapan AJPS atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen serta menimbulkan halangan atas yang kaki. Maksud kata di persiaran itulah. Bancian baru juga dilaksanakan semasa operasi kompaun tersebut dilaksanakan. Bersama-sama ini disertakan gambar tindakan pihak di BKL di lokasi aduan untuk rujukan pihak tuan selanjutnya. So maksud kata kat sini, okey, sekarang ni mungkin mereka akan dikenal kompaun sahaja. Tetapi itu tak menghalang mereka akan terus melakukan perniagaan kat tempat yang sama. So bagi kita ini bukanlah Satu solution. satu tindakan yang berat. Kita tak nak hanya bayar saja, lepas tu buat lagi, bayar saja, buat lagi. So benda tu tidak akan habis sampai bila-bila. So kita nak hari ni di PKL hari ni, bila kita dah keluarkan satu, bila rakyat dah mematuhi satu saluran undang-undang, cara nak apply, cara nak memohon, okay, ada tempat-tempat yang perlu dibenarkan untuk berniaga. So minta benda tu kita tegaskan lagi kepada penjaja di luar sana supaya tidak menghalang perniagaan orang lain. Okay, perniagaan orang lain, orang dah sewa tempat tu, kawasan dia dah bayar setiap bulan sampai beribu-ribu, tapi hak mereka dinafikan, dihalang oleh penjaja-penjaja yang bergantung kepada perniagaan Alibaba macam ni, yang dikeluarkan lesen Alibaba macam ni. So hari ni kita sebagai rakyat Malaysia sendirilah, kita rasa terkilan dan kecewa sedikit kepada hari ni agensi yang di mana sepatutnya membantu rakyat, tetapi hari ni bila kita dapat aduan-aduan macam ni, kita dah buat laporan dan buat aduan, masih lagi tak ada tindakan sehinggalah terpaksa buat video-video viral baru nak ambil tindakan. So kita harap lepas ni di PKL dan juga pihak kementerian lah agar melihat perkara ini bukannya perkara yang kecil, sebab ini melibatkan periuk nasib warga negara kita, okey, masyarakat kita. Sebab apa? Bila kita sendiri yang nak berniaga, mesti akan ikut macam-macam kesusahan. Sebab apa? Nak menjadikan kita ni verified ataupun sah di sisi undang-undang untuk berniaga. Tapi bila orang luar berniaga, hanya membayar sahaja, boleh duduk dekat mana-mana. So, macam kita tak adil lah bagi kepada kita rakyat Malaysia dekat sini untuk mencari rezeki di tempat kita, terpaksa ikut satu saluran yang susah. So, itu daripada saya. Short and sweet, saya bagi supaya masyarakat clear. Okey. Contoh ni shopping mall AJBS ditutup oleh peniaga yang tiada lesen. Macam ni lah shopping mall mereka. AJBS ni bayar sewa beribu-ribu. Dia ada lesen and everything. Okey, yang berniaga kat depan tu, okey, ada di antara mereka, okey, daripada kalangan warga negara asing dan tiada lesen, dan tak tahu macam mana diorang dapat saluran elektrik. Tetapi apa yang kami dapat tahu, tiada elektrik di sana dan sentiasa berlaku kebakaran dan risiko sangat tinggi untuk mereka yang berniaga di situ pun. Dan mereka telah menutup jambatan kerajaan dan ia menyebabkan siapa yang lalu lintas kat sana tu berlaku kemalangan. Dan AJBS ni daripada 2019 sampai sekarang buat aduan di BKL, tetapi tiada some solution. Macam hari ni pun dia okey, dia bagi tahu dia akan dia dah kena tindakan kompaun dan dia orang akan tukar. Tapi bila tu? Sebab 2019 pun kamu bagi tahu kita akan tukar. Yang ni dah 2023, 19, 20, 21, 22, 23, dah 5 tahun. Takkan lama lagi kot. Nak kena tunggu 10 tahun ke macam mana? Saya pun tak tahu sistem kamu. So kamu kenalah secepat mungkin. Bila kita tegur yang berniaga kat situ tu, kalau dia orang nak serotok dengan pihak AJPS tak ada masalah kot. Sebab pihak AJPS dia boleh serotok. Tapi bila tegur je korang nak pergi gaduh dengan dia, kena buat report. So yang ni bukan pergaduhan yang pertama. Dah banyak kali dah. Jadi kita minta pihak DBKL supaya mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, kita bukan nak cakap kamu kena berpihak kepada kita ataupun mereka. Sebab kita pun tak suka kacau periuk nasi siapa-siapa. InsyaAllah saya dan juga pihak PHM kita mendoakan supaya yang berniaga kat situ tu dimurahkan rezeki, ditambahkan rezeki. Kita doakan supaya diorang sentiasa bahagia dengan keluarga.
Okey? Tapi korang pun kenalah ikut peraturan kerajaan Malaysia. Patut berniaga di tempat yang mana kamu patut berniaga dan kamu kena ada lesen dan everything. Okey? Bila kita tegur je, ada satu persatuan yang lain pula nak datang backup. Persatuan ni apa kena mengena? Sebenarnya pihak DBKL yang patut masuk campur. Tolonglah sistem negara ni semakin lain. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan supaya isu ni selesai dengan cara baik. Itu saja. Assalamualaikum dan juga selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.